Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, khususnya ahli qaryah Surau Bandar Puteri Kelang. Apa khabar? Alhamdulillah. Saya pun Alhamdulillah kita dikurniakan dengan berbagai rahmat dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni kita dah peringkat PKPP kan? Banyak kelonggaran sedikit dah. Saya pun berada di kampung sekarang ni, dapat merentas negeri, Alhamdulillah, berkat daripada kita mematuhi SOP. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, Alhamdulillah negara kita ni terbaiklah dari segi pengurangan, penurunan kes-kes ini, tuan-tuan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Pada kali ini kita masuk kepada Asmaul Husna, At-Tawwab. Sebelum ini Al-Barru, At-Tawwab. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan ya, saya ni nak jenguk ni, saya agak jenguk masa yang agak kecil lah dekat dalam handphone saya ni untuk jaga masa. Jadi At-Tawwab, Innallaha tawwabur rahim. Banyaklah ayat Quran ni sebut tentang Allah ni tawwab. Sesungguhnya Allah tu maha tawwab, pemberi keampunan, maha menerima taubat, maha menerima taubat, dan maha pengasihani. Allah ni maha penyayang, tuan-tuan. Banding dengan dosa kita yang banyak ni kan, Allahu Akbar, tapi Allah ni terima taubat. Ayat Quran sebut, man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajdillaha ghafurur rahim. Siapa yang buat kejahatan, kesalahan, keburukan, dia buat dan dia menzalimi diri dia sendiri. Yalah, kalau kita dah buat salah, buat dosa, kita menzalimi diri sendirilah. Sebab apa? Sebab nanti kita yang akan menerima seksa Allah SWT. Kita menzalimi diri kita sendiri kan? Jadi bila dia melakukan kesalahan dan menzalimi diri sendiri, kemudian dia memohon ampun kepada Allah SWT, thumma yastaghfirullah yajdillaha ghafurur rahim, dia akan dapati Allah tu maha ghafur, maha pengampun, rahim, maha penyayang. Maksudnya menerima permohonan pengampunan kepada Allah SWT, Allah terima. Terang-teranglah kat situ kan, Allah ni dia terima taubat kita kan, dia akan ampunkan kita. Ada kita hablum minallah ni, hubungan dengan Allah SWT ni, kita banyak bertaubat ya tuan-tuan kan. Banyak bertaubat, Allah ampun lah. Banyak bertaubat, sembahyang taubat, istighfar,
Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah wa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Nabi kata, wahai orang-orang yang beriman, kamu bertaubatlah kepada Allah SWT. Aku sendiri bertaubat, beristighfar kepada Allah Ta'ala 100 kali dalam satu hari. Jadi itulah amalan kita ni tuan-tuan, istighfar banyak-banyak kan. Kita dah pernah hurailah tentang kelebihan istighfar ni kan. Istighfar banyak-banyak, sembahyang sunat taubat sebab Allah akan menerima. Sebabnya kita bila kita berdosa, kita akan menerima balasan di hari akhirat. Kita akan menerima balasan di akhirat sana. Seksa Allah di akhirat. Maka kita ni nak bersihkan dosa kita. Dengan pertamanya kita jangan buat dosa lah kan. Tapi kita banyak langgar. Banyak langgar dosa. Kita usaha lagi lah supaya kita ni kesabaran kita kuat daripada melakukan dosa kan. Kemudian usaha kita untuk kita ni menghapuskan dosa tu, bertaubat kepada Allah SWT. Amalan taubat ni, amalan istighfar ni berpanjangan. Dalam hidup kita ni sentiasalah kita beristighfar. Kalau ikut hari tadi, paling Nabi sendiri 100 kali. Kita lebih lagi lah, sebab kita ni banyak dosa. Nabi tak ada dosa. Jadi tawab ni, Tawwabur Rahim, maknanya Allah ni menerima taubat. Yang satu lagi tu hablum minan nas, kan, hubungan dengan manusia. Hubungan manusia ni dari segi nak hapus dosa agak sukar. Sebab kita kena minta maaf dengan manusia tu kan. Dengan Allah kita minta terus saja. Sekarang pun kita boleh minta astagfirullah kan. Dengan manusia kita kena cari dia. Nanti jagalah ya. Jaga hubungan kita dengan manusia tu, jaga jangan sampai kita banyak berdosa dengan manusia, sebab susah kita nak cari kemaafan pada manusia ni. Kalau jumpa pun boleh tentu lagi dia maaf. Dia yang sekarang ni saya nak fokus kepada Allah tu Maha menerima taubat. At-Tawwab. Ya Tawwab, ya Tawwab. Itu zikir kita dengan zikir Asmaul Husna. Dia punya kelebihan dia, khasiat dia. Tawwab ni, siapa yang sukar untuk meninggalkan dosa, tak kira lah siapa-siapa, saya sendiri pun ada dosa yang kita sukar nak tinggal. Maknanya itu dari segi tanda dia, Allah tak terima taubat kita tu, sebab kita buat lagi dosa. Tanda Allah terima taubat kita tu, kita dah tak buat dosa tu. Jadi dari segi amalan ya, disebut dalam kitab kita ni, kitab ni, kecerdasan berasaskan Asmaul Husna ni, ini yang kita baca di surau Bandar Puteri ni. Tak ada. Amalannya, siapa yang sukar untuk meninggalkan dosa, baca ya Tawwab setiap pagi 400 kali. Usahalah tuan-tuan buat. Saya sendiri pun dari pagi, lepas subuh ke, lepas dah zikir apa, ya Tawwab, ya Tawwab, ya Tawwab, 400 kali. Kalau kita ada dosa kita ni yang sukar ditinggalkan, kita dah rasa menyesal kan. Aku ni ya Allah, buat dosa lagi lah ya. Kita cuba bertahan tak buat dosa, buat lagi dosa kan. Jadi macam mana ni supaya tak berdosa? Kita menyesal. Menyesal tu di antara syarat taubat lah. Syarat taubat nasuha. Ya ayyuhallazina amanu
tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat. Serius taubat. Apa kita menyesali dosa kita tu, ya, kita berazam untuk tidak melakukan dosa lagi, kita tidak mengulangi lagi dosa tu, ya. Maksudlah dosa-dosa lain sekali. Itu syarat dia, syarat taubat, kan. Tapi kita gagal untuk kita nak bertahan untuk tidak melakukan dosa ni. Maknanya tanda taubat kita tak diterima. Maknanya kita masih berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tawab ni taba, daripada perkataan Arab, ya, taba, maksudnya taba yatubu taubatan, bertaubat lah. Makna taba ni bertaubat lah, tapi makna asal dia kembali, ya, Allah kembali. Tawab tu Allah kembali kepada hambanya, mengampunkan, menerima taubat hambanya, mengampunkan dosa hambanya, dan memberi jalan taufik kepada hambanya. Ya, ada cara-cara untuk kita ni, Allah bagi kemudahan untuk kita bertaubat. Mungkin dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan tazkirah, dengan nasihat orang, dengan berlaku peristiwa kepada kita, ya, kita rasa, ya, insaf dan bertaubat. Itulah makna tawab ni, maha penerima taubat. Mana Allah tu kembali, ya, mengampunkan hamba-hambanya, menerima, ya, taubat hambanya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat, kita yang pentingnya kita nak termasuk orang-orang yang Allah terima taubatnya, kan. Yang kita belajar sifat ni, Allah maha penerima taubat, maha pengampun, Allah tu maha penyayang. Dapat ke tidak? Nak tahu dapat ke tak dapat tu, kita tengoklah kita buat dosa lagi tak. Kalau kita masih buat dosa lagi tu, maknanya tanda tak berjaya lagi pengampunan kita tu, Allah tak terima lagi. Sebab kita masih buat dosa lagi, masih berdosa lah, kan. Jadi cara kita nak berusaha dengan zikir, dengan nama Allah At-Tawwab ni, baca setiap pagi 400 kali At-Tawwab, ya Tawwab, ya Tawwab, ya Tawwab. Bunyinya biar betul lah tuan. Ya Tawwab, syahadah, Tawwab, ada mat, Tawwab. Tu kalau ya Tawwab, ya Tawwab, ya Tawwab. Dalam hati kita, ya Allah yang maha penerima taubat, ya Allah, yang menerima taubat, Allah yang menerima taubat, Allah yang maha menerima taubat, ya, kita hayatilah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dari inspirasi lah daripada Allah nikmat tawab ni, ya, untuk kita, ya, kita ni mudah mengampunkan orang. Sebab kalau kita mengampunkan orang, Allah ampunkan kita, kan. Jadi kita mudah memaafkan orang, kan. Dan kita sendiri sentiasa bertaubat, kerana sebaik-baik orang yang berdosa itu ialah orang yang bertaubat selepas dia buat dosa tu. Istighfar banyak-banyak, kan. Kemudian ada satu perkara, bila tentang taubat yang berkaitan dengan ujian Allah Ta'ala ni, kan. Kita ni, hati kita ni, dalam kitab kita tu sebut macam percikan api, panas, kan, panas. Ada yang hati kita ni disebut dalam kitab kita tu juga macam batu yang sejuk, kan. Jadi makna kita ni cepat
apa kata dalam hati ni, cepat nak marah, ya, cepat kecewa, kan. Maka penawar kepada semua perkara ini ialah kita mengambil pengajaran agama untuk kita bertaubat. Macam tu, kan. Hati kita yang keras, hati kita yang kotor, ya. Minasyaqa'i arba'un, tanda syaqa' kebinasan itu 4. Di antaranya al-qalbul qasi, hati yang keras, tuan-tuan. Ada hadis itu tentang hati yang gelap, hati yang gelap, kerana dosa-dosa yang dibuat tu menjadi gelap. Ini di antara sukar untuk kita bertaubat, kan. Tapi kita kembalilah kepada Allah SWT, sebab Allah ni suruh bertaubat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Beristighfarlah kamu, bertasbihlah kamu, fasabbih, ya, bihamdi rabbika, terhadap kebesaran Tuhanmu, wastaghfir, dan mohon ampun, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu, ya, adalah maha, innahu kana tawwaba, tawwab tadilah, maha penerima taubat, maha mengampun, maha, dia semua tu sama dengan rahim. Sebabnya Allah ni kasih, walaupun kita ni, ya, banyak buat dosa, tapi sifat Allah tu maha penyayang ni, diampunkan. Syarat kita usaha dah, dari bahagian kita ni, kita berusaha dah beristighfar. Allah suruh bertaubat ni, kan. Sentiasa bertaubat. Dan ujian-ujian yang kita lalui itu juga menjadi satu kaedah Allah bagi taufik kita untuk kita mendapat taubat, tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana Allah bagi ujian ni sebenarnya banyak faedah untuk kita. Kita ni kalau kita menerima ujian dengan menerima kesenangan, sebenarnya banyak lagi kelebihan Allah bagi bila kita menerima kesusahan. Kesusahan tu pertamanya, bila kita sabar, kita boleh pahala, kan. Orang Islam ni ada kata, idza asabatuhu sarra syakara fakana lahu khair, ya, wa idza asabat darra sabara fakana lahu khair. Maksudnya orang Islam ni bila dapat kebaikan, dia pun bersyukur, maka itulah kebaikan baginya, dapat pahala kerana syukur. Bila dia dapat kesusahan, dia bersabar, maka itu kebaikan badannya. Sebab apa? Sebab Allah bagi pahala sabar tu. Satu, pahala sabar. Yang kedua, kafarah. Bila ada kesusahan ni, kafarah. Mana kafarah ni makna ampun dosa lah. Kira Allah terima taubat lah tu. Sebab tu kesusahan ni kita dapat kafarah ni. Ma'asabal muslim, apa-apa musibah yang menimpa Islam ni, ya, kesusahan ke, keletihan ke, sakit ke, susah hati ke, duka cita ke, ya, itu semua hatta asyaukata yusyakuha illa kafallahu biha min khatayahu. Kesusahan ni kecil mana pun sekali, Allah bagi kafarah. Walaupun tercucuk duri yang kecil, sikit-sikit lah makna, kena sikit-sikit sakit, taklah sakit sangat, kan. Dia jadi apa tadi, kafarah. Walaupun satu duri yang menyucuk dirinya, semua itu merupakan kafarah terhadap dosa-dosanya. Dua, tuan-tuan. Yang Allah terima taubat ni. Nama mana bila kita terima ujian ni, kita bersabar,
Dan kita yang penting sekali bila menerima ujian ni ialah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maksudnya inna lillah tu sesungguhnya inna lillah, kita ni kepunyaan Allah. Maknanya kita ni berada di bawah kudrat dan iradah Allah Ta'ala. Kalau senang, alhamdulillah. Kalau suka pun itu iradah, kehendak Allah Ta'ala. Kan? Kita tak mampu buat apa-apa. Tapi Allah Maha Adil. Cuma dia bagi ni, ujian ni untuk susah untuk kita ni, untuk kafarah dosa kita, untuk kebaikan untuk kita. Kan? Kita menerima ujian ya, sedikit sebanyak ni di atas dunia ni, kita bersabar ya, sebab di akhir nanti ganjaran dia besar sebab dikafarahkan dosa tu ya. Apalah sangat ujian atas dunia ni ya, berbanding dengan seksa di hari akhirat kan. Jadi kita bersabar tu ya, kita kena pulangkan pada Allah Ta'ala bila kita berlaku kesusahan menimpa kita, masyaqqah ya, kesedihan dan sebagainya. Kita inna lillah, kita ni di bawah kudrat dan iradah Allah Ta'ala. Ini kehendak Allah. Itulah sifat orang Muslim, tuan-tuan kan. Ya. Memang kelebihan kita menghadapi kesukaran ini disebut dalam ayat tadi lah ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Allah akan uji kita dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, makna kekurangan pengikut, kekurangan kawan-kawan kerana kematian dan sebagainya, kerana ditinggalkan, dan juga dan kekurangan buah-buahan. Tapi alhamdulillah kita ni sekarang durian banyak dah, makin banyak dah, alhamdulillah, syukurlah ya, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita tak syukur ya. Bismillahirrahmanirrahim kan. Musangking IOI udang merah di 37. Sedap lah IOI ni. IOI mana ni ya? Tangkak ke Perak ke? Astagfirullah. Sedap tu. Tangkap jugalah kan. Lauk jugalah. Sedap, alhamdulillah. Syukur. Tapi kita sampai sudah tak syukur sedap kan. Baca bila sedap apa-apa, alhamdulillah, Allah kurniakan ni durian ni tuan-tuan ya. Kalau kita makan tu, kita ingat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ya, kenapa sedap sangat? Allah lah bagi sedap. Kalau kita buat kek sedap, kita letak macam-macam. Tepung keknya, gulanya, margarinnya, telurnya, apa dah lagi. Saya pandai makan je tuan-tuan, nak buat tak pandai. Jadi sedap. Di adun ni tak ada letak dekat akar pokok tu telur 10 biji ke, tepung kek ke, margarin ke. Ya, mana ada? Tak ada. Lepas tu sebelah tu ada pokok limau kasturi pula. Masam semasam-masamnya. Ada kebaikan juga masam tu untuk ubat. Tapi baju yang sama, air yang sama, pokok asal lain. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Syukurlah. Baik tuan-tuan. Jadi bagilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Macam mana? Mereka mendapat rahmat, ulaika alaihim salawatu min rabbihim, mendapat rahmat, mendapat selawat daripada Allah Subhanahu taala, dan mereka ni termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.
Jadi itu musibah tu juga ada kaitan dengan taubat kita tuan-tuan, kan, bersabar. Jadi saya rasa setakat tu dulu tuan-tuan, untuk sifat apa ni, Asmaul Husna At-Tawwab ni, At-Tawwab. Pengajarannya, kita termasuk orang yang bertaubat sebab Allah sayang. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersih. Jadi macam mana cara dia? Istighfarlah 100 kali sehari ataupun lebih lagi. Kemudian sembahyang sunat taubat tiap-tiap malam, ataupun adalah dalam seminggu tu kita solat sunat taubat. Tidur juga tuan-tuan, kan, bangun solat taubat, solat tahajud, solat tasbih, ditutup dengan witir. Itu amalan lah. Dan bila kita nak menjauhkan daripada melakukan kesalahan yang sama, tabiat kita ni memang tak boleh tinggal dosa tu, maka kita baca amalannya. Yang pertamanya bertaubat lah betul-betul, kan. Ada sikit amalannya, ya tawwab, ya tawwab, 400 kali setiap pagi. InsyaAllah jumpa lagi tuan-tuan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.